Hai, Assalamualaikum. Saya Syamil Kamsani. Saya akan menjelaskan tentang Perlembagaan Persekutuan. Pertama sekali, terdapat 3 perkara yang wajib diketahui berkenaan definisi Perlembagaan Persekutuan. Pertama, Perlembagaan Persekutuan adalah panduan bagi pembentukan undang-undang di Malaysia. Yang kedua, ia merupakan dokumen bertulis yang mengandungi segala peraturan dan undang-undang dasar atau formula kepada tugasan kuasa-kuasa awam dalam negara, iaitu kerajaan. Dan yang ketiga, ia merupakan satu peraturan tentang hak, kuasa, prosedur dan tanggungjawab dalam memandu hubungan antara autoriti dengan autoriti dan juga autoriti dengan rakyat. Perlembagaan Persekutuan merupakan perlembagaan tertinggi di mana tiada institusi atau mana-mana badan kerajaan termasuk kehakiman, perundangan dan eksekutif yang boleh mengatasi perlembagaan ini, termasuk juga yang di-Pertuan Agong. Mana-mana undang-undang persekutuan atau negeri yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan boleh diisytiharkan tidak sah oleh mahkamah. Begitulah ketinggian yang boleh digambarkan berkenaan Perlembagaan Persekutuan ini. Seterusnya, mari kita lihat sejarah atau kronologi di sebalik Perlembagaan Malaysia. Ia bermula dengan undang-undang sebelum kedatangan penjajah, di mana terdapat beberapa bukti bahawa telah wujud sistem pemerintahan yang tersusun di tanah Melayu, antaranya Hukum Kanun Melaka, Batu Bersurat Terengganu dan sebagainya. Seterusnya, pada tahun 1946, British memperkenalkan Malayan Union, di mana semua negeri Melayu digabungkan kecuali Singapura di bawah naungan Gubernur British. Malayan Union mendapat tentangan yang hebat dari orang-orang Tanah Melayu, maka terwujudlah Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang sedikit sebanyak berpihak kepada orang-orang Tanah Melayu. Seterusnya, satu kerjasama antara etnik dijalankan bagi mencapai status kemerdekaan, di mana pilihan raya umum yang pertama dilangsungkan ketika ini. Antara tokoh-tokoh yang terlibat adalah Dato' Onn Jaafar, Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz, Tun Tan Cheng Lock, EEC Turai Singgem. Seterusnya, Suruhanjaya Bebas yang bertujuan merangka perlembagaan telah ditubuhkan yang diberi nama Suruhanjaya Red. Seterusnya, wujudlah Jawatankuasa Kerja dan akhirnya pengisytiharan perlembagaan. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah perlembagaan sebagai tiang seri dan tapak integrasi. Tapak integrasi ialah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan secara aman dan harmonis tanpa keganasan. Definisi perlembagaan adalah satu garis panduan atau kayu ukur kepada segala tindakan dan undang-undang. Apakah tujuan perlembagaan? Ia adalah untuk mengelakkan penyelewengan dan penyalahgunaan. Perlembagaan juga boleh mengelakkan berlakunya penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa oleh pemimpin serta mana-mana pihak yang mempunyai kuasa dalam kerajaan. Seterusnya, panduan dalam pemerintahan, panduan pembentukan undang-undang. Perlembagaan menjamin keamanan sebuah negara, mengawal perjalanan kerajaan, menjamin keutuhan dan kedaulatan negara, mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil, kewujudan kestabilan negara dan lain-lain. Seterusnya, warga negara Malaysia terikat dengan satu undang-undang yang sama. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, Fasal 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Perlembagaan Malaysia 1963. Apakah maksud bahasa Melayu dalam perlembagaan ini? Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen, dengan syarat bahawa tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan selain bagi maksud rasmi, atau daripada mengajarkan atau belajar apa-apa bahasa lain, dan tiada apa-apa jua dalam fasal untuk memelihara dan menguruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain di dalam persekutuan. Walau apapun peruntukan fasal kurungan 1 selama tempoh 10 tahun selepas hari merdeka dan selepas itu sehingga diperuntukkan selainnya oleh Parlimen. Bahasa Inggeris boleh digunakan di dalam kedua-dua majlis Parlimen, di dalam Dewan Undangan tiap-tiap negeri dan bagi segala maksud rasmi yang lain.
Dalam perkara ini, maksud rasmi ertinya apa-apa maksud kerajaan, sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri. Dan termasuklah apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa awam. Seterusnya, agama Islam adalah agama persekutuan dan diimbangi dengan kebebasan rakyat menganut atau mengamalkan agama lain. Kebebasan beragama di Malaysia adalah tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Ia merupakan satu prinsip yang mana memberikan kebebasan kepada individu atau komuniti untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Kebebasan beragama ini dikira sebagai salah satu hak asasi yang fundamental kepada manusia sejagat. Di Malaysia, biarpun Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan menurut perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan, penganut-penganut agama lain masih lagi bebas untuk menganut dan mengamal agama mereka. Hal kebebasan beragama ini diperuntukkan dalam perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Kebebasan agama diabadikan dalam Perlembagaan Malaysia. Pertama, Fasal 1 menetapkan bahawa setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan dan menjalankan agamanya dan tunduk pada undang-undang yang berlaku menyekat penyebaran agama-agama lain untuk umat Islam untuk menyebarkannya. Kedua, Perlembagaan juga menetapkan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Perlembagaan tidak menyatakan Islam sebagai agama rasmi, tetapi sebaliknya hanya sebagai agama persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh dipraktikkan dalam damai dan harmoni. Status kebebasan beragama di Malaysia ialah masalah berkontroversi. Pertanyaan termasuk sama ada Malaysia ialah sebuah negara Islam atau negara sekular tetap tidak dapat diselesaikan. Dalam beberapa keadaan, ada sejumlah isu dan peristiwa yang telah menguji hubungan antara bangsa-bangsa yang berlainan di Malaysia. Kesimpulan dalam konteks ini ialah melindungi kepentingan semua kaum. Rakyat dibenarkan meluahkan pendapat dan pandangan namun tertakluk kepada peruntukan Akta Hasutan dan beberapa akta lain. Sebagai contoh, hak asasi manusia, hak kebebasan bersuara, hak kebebasan beragama, hak sama rata. Seterusnya ialah keselamatan dan kesejahteraan rakyat terjamin, mengekalkan keharmonian negara. Selain itu, dengan adanya perlembagaan undang-undang dalam negara, sistem berkerajaan dan sistem pentadbiran ini, ia dapat menjaminkan keselamatan dan keharmonian dalam negara. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ahmad Daniel bin Yahya dan saya akan menjelaskan berkaitan tapak integrasi. Tapak integrasi merupakan sebuah ruang abstrak dan ruang nyata yang mengandungi pelbagai pihak atau kelompok masyarakat yang berbeza etika dan peradaban. Kelompok masyarakat ini terdiri daripada kumpulan etnik, agama, parti politik, badan bukan kerajaan dan sebagainya. Kelompok ini bertemu dan berikhtiar untuk mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Tapak integrasi ini wujud dalam pelbagai peringkat seperti makro, pertengahan dan mikro. Tapak integrasi ini bertujuan untuk mencapai matlamat perpaduan yang telah dihasratkan oleh pihak kerajaan melalui 3 aspirasi perpaduan seperti membina rakyat yang patriotik dan demokratik, membentuk identiti nasional dan memperkukuh ekosistem perpaduan. Objektif dasar perpaduan negara ialah mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara, membentuk identiti nasional dengan semangat kekitaan, prihatin, inklusif, saling hormat dan bertanggungjawab dan melahirkan rakyat Malaysia yang membudayakan perpaduan. Ciri-ciri tapak integrasi negara. Antara ciri-cirinya ialah sebagai sebuah ruang sosial, abstrak dan nyata. Satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik dan proses pertemuan berasaskan prinsip tawar-menawar, perunding dan perantaraan. Seterusnya terdapat tapak yang diinstitusikan dan terdapat tapak yang tidak diinstitusikan. Namun, ada tapak yang berjaya dan ada yang tidak.
serta usaha membina tapak integrasi diteruskan dan menuju ke arah penyatu paduan. Terdapat 3 peringkat tapak integrasi di Malaysia iaitu makro, meso dan mikro. Pada peringkat makro, Perlembagaan Persekutuan memperakui dan menerima bentuk pembinaan bangsa Malaysia. Perlembagaan Persekutuan menggariskan pasak negara iaitu kedudukan Raja Berperlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan, Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Pelan tindakan perpaduan dan integrasi nasional adalah menerusi aspek pendidikan, agama, kebudayaan, keselamatan dan media massa. Penubuhan sekolah wawasan juga merupakan satu konsep sekolah rendah yang boleh mewujudkan persekitaran yang memberi peluang secara langsung kepada murid-murid dari pelbagai kaum bergaul serta berinteraksi dengan lebih bebas. Antara langkah yang dilakukan ialah membina sekolah baru di kawasan yang ramai penduduk berbilang kaum, memindahkan atau mencantumkan 2 atau 3 buah sekolah dalam satu kawasan, serta menambahkan aliran di sekolah-sekolah yang sedia ada. Seterusnya, pada peringkat meso, badan bukan kerajaan iaitu NGO ialah salah satu sektor yang mewakili masyarakat sivil dan beroperasi dalam persekitaran yang semakin berdaya saing pada hari ini. Antara badan NGO yang terlibat ialah Mai Kasih, Tenaga Nita dan Yayasan Sejahtera. Setiap badan NGO ini mempunyai peranan yang tersendiri dari aspek sosial, aspek keselamatan dan hak asasi serta aspek pendidikan dan keagamaan. Pada peringkat mikro pula, rakyat memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan tampak integrasi dalam kalangan masyarakat. Antara peranan rakyat yang perlu dilakukan dari akar umbi ialah melaksanakan rancangan rukun tetangga. Rancangan ini mempunyai hikmat yang besar dalam konteks pembangunan negara, di mana rakyat sendiri memainkan peranan yang utama mengawal keamanan dan menjaga keselamatan. Dalam erti kata yang lebih luas, rukun tetangga ini merupakan usaha positif memupuk perasaan bertanggungjawab, menanam perasaan muhibah serta menjamin perpaduan rakyat. Seterusnya, pelaksanaan rumah terbuka. Rumah terbuka bermaksud sesuatu perayaan agama disambut oleh penganut pelbagai agama dengan tujuan memupuk persefahaman di kalangan rakyat Malaysia. Rumah terbuka tidaklah bertujuan mengembangkan agama kepada penganut agama lain. Amalan rumah terbuka memberi kefahaman kepada rakyat untuk berbaik-baik sesama manusia. Amalan rumah terbuka ini bertujuan memupuk sesuatu yang unik bagi Malaysia, membentuk persefahaman yang menyumbang kepada keamanan dan kebaikan kepada negara. Akhir sekali, difusi budaya. Difusi budaya bermakna proses penyebaran unsur budaya daripada seorang individu kepada seorang individu lain atau dari satu masyarakat kepada satu masyarakat yang lain. Pada zaman Melaka, difusi penyerapan budaya berlaku melalui pedagang-pedagang berlaku secara sukarela yang tidak disedari. Difusi budaya juga berlaku melalui unsur kesenian dan keagamaan. Kini, proses difusi sangat cepat berlalu kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi seperti radio, televisyen dan filem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Abdul Muttalib. Saya akan teruskan poin seterusnya iaitu cabaran tafsiran semasa Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara. Perlembagaan Malaysia yang digubal menjadi garis panduan dalam sistem pemerintahan, sistem politik dan pentadbiran negara di samping memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat. Perlembagaan merupakan tunjang keamanan dan perpaduan kaum di Malaysia. Permufakatan sosial yang dipersetujui sewaktu menggubal. Namun terdapat juga cabaran yang harus dihadapi kesan daripada perlembagaan ini, iaitu cabaran pertama ialah mengekalkan kelangsungan elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan. Elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan Malaysia menghadapi beberapa cabaran yang perlu ditangani dengan berhati-hati. Dalam era globalisasi ini dan modernisasi yang pesat, keberterusan elemen-elemen tradisi dalam perundangan negara menjadi semakin penting untuk memelihara identiti budaya dan warisan bangsa. Perkembangan teknologi dan media juga membawa cabaran dalam memekalkan elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan. Pendedahan yang luas yang
Media sosial, platform digital dan budaya pop global telah memberikan pengaruh yang besar terhadap cara berinteraksi dan mengekspresikan identiti budaya. Elemen-elemen tradisi mungkin terpinggir atau diperdebatkan dalam persekitaran digital yang penuh dengan trend baru dan populariti yang cepat berubah. Penting untuk memanfaatkan teknologi yang bijak untuk mempromosikan elemen-elemen tradisi dan melibatkan generasi secara aktif. Cabaran seterusnya ialah menghadapi gelombang hak asasi dan order baru dunia. Malaysia seperti negara lain di seluruh dunia menghadapi cabaran yang signifikan dalam menghadapi gelombang hak asasi manusia dan perubahan dalam order baru dunia. Perkembangan ini muncul daripada perubahan sosial, teknologi dan politik yang mengubah landscape global, memberikan tekanan kepada Malaysia untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma hak asasi manusia. Salah satu cabaran dihadapi Malaysia adalah meningkatkan tekanan global terhadap isu hak asasi manusia. Dalam era komunikasi yang terus berkembang pesat dan akses yang mudah kepada maklumat, masalah hak asasi di negara-negara lain menjadi lebih terkenal dan menjadi perhatian dunia internasional. Malaysia sebagai negara berdaulat harus menghadapi kritikan dan tuntutan untuk memenuhi standard hak asasi manusia yang diterima secara internasional. Oleh itu, Malaysia perlu mempertimbangkan tindakan konkret untuk meningkatkan perlindungan hak asasi dalam perlembagaan dan undang-undang negara. Cabaran yang seterusnya ialah mengekalkan kelangsungan sistem negara berpersekutuan. Sistem negara berpersekutuan telah menjadi asas penting bagi struktur politik Malaysia sejak kemerdekaan pada tahun 1957. Ia adalah salah satu bentuk pemerintahan di mana kuasa dipegang oleh kerajaan pusat dan kerajaan-kerajaan negeri yang bekerjasama dan berkongsi tanggungjawab dalam mentadbir negara. Namun, sistem negara berpersekutuan ini menghadapi beberapa cabaran yang perlu ditangani dengan bijaksana agar kestabilan dan kesepadanan antara peringkat kerajaan terpelihara. Pertama sekali, salah satu cabaran dalam mengekalkan kelangsungan sistem negara berpersekutuan adalah ketegangan antara kerajaan pusat dan kerajaan-kerajaan negeri. Terdapat ketidakseimbangan kuasa dan kadangkala persaingan antara dua peringkat kerajaan ini yang boleh mengakibatkan konflik dan pertikaian di dalam negara. Cabaran yang seterusnya ialah mengekalkan kedudukan agama secara umum dan Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Di Malaysia, agama memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Islam diiktiraf sebagai agama rasmi negara dan sejajar dengan kedudukan istimewa dalam perlembagaan Malaysia. Namun, walaupun kedudukan agama secara umum dan Islam sebagai agama rasmi diiktiraf, terdapat cabaran yang perlu diatasi agar keharmonian antara agama-agama dan masyarakat multi-etnik terpelihara. Pertama sekali, salah satu cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan agama yang adil dan berkeadilan bagi semua warga negara Malaysia. Walaupun Islam adalah agama rasmi, penting untuk memastikan bahawa hak-hak individu untuk mengamalkan agama mereka sendiri dihormati dan dilindungi. Perlindungan hak asasi agama dan kebebasan beragama adalah penting untuk memastikan harmoninya Malaysia dan kesatuan dalam masyarakat. Poin yang seterusnya ialah mengekalkan keamanan negara dengan mengawal dan menghapuskan aktiviti subversif dan jenayah terancam. Mengawal dan menghapuskan aktiviti subversif dan jenayah terancam adalah salah satu cabaran yang signifikan dalam usaha untuk mengekalkan keamanan negara. Negara-negara di seluruh dunia termasuk Malaysia menghadapi ancaman daripada individu atau kumpulan yang bertujuan merosakkan keamanan, stabiliti dan ketenteraman awam. Oleh itu, langkah-langkah proaktif dan berkesan perlu diambil untuk menangani cabaran ini. Pertama sekali, salah satu cabaran utama adalah mengenal pasti dan mengawasi aktiviti subversif dan jenayah terancam. Aktiviti ini sering dilakukan secara rahsia dan tersembunyi, menjadikan mereka sukar dikesan. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang dan agensi keselamatan perlu ditingkatkan keupayaan mereka dalam pengitipan, pemantauan dan pengumpulan maklumat. Kerjasama dan perkongsian maklumat antara agensi-agensi keselamatan di peringkat nasional dan antarabangsa juga penting dalam menangani ancaman ini.
Sebenarnya cabaran yang terakhir ialah mengekalkan kestabilan negara dan menjaga kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai etnik dan budaya yang berbeza. Kestabilan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik adalah penting untuk memastikan perkembangan dan kemajuan negara. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi dalam usaha untuk mengekalkan kestabilan negara dan menjaga kepentingan perpaduan. Salah satu cabaran yang dihadapi adalah polarisasi politik dan etnik. Perbezaan pendapat dan kepentingan politik penting. Kepentingan politik yang berbeza dapat menyebabkan ketegangan dan konflik di kalangan masyarakat. Penting untuk memupuk budaya dialog dan pemahaman yang saling menghormati di atas kepentingan individu atau etnik tertentu. Dan kerjasama antara parti politik dan pemimpin masyarakat perlu ditekankan untuk mencapai kestabilan dan keharmonian yang berkekalan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.